Jadi soalan Tuan, bagaimana kita nak ubah jika pasangan kita daripada Puan Rafidah Tuan, bagaimana kita nak ubah jika pasangan kita / teman kita yang tak boleh ubah sesuatu prinsip yang kadang-kadang boleh memberi kesan kurang baik kepada masalah yang dihadapi. Okey. Saya hold ni dulu, saya jawab Puan Rafidah Pertama, prinsip yang kita kena pegang tuan-tuan dan puan Puan Rafidah adalah we cannot change people's character. Saya ada slide dia sekejap saya tunjukkan untuk menjawab soalan Puan Rafidah. Ini dia punya jawapan dia insya-Allah. Okey. We cannot change people's character, but we can always change our response towards people's character. Bahasa Melayu dia, kita takkan boleh pernah mengubah karakter seseorang, tetapi kita mampu mengubah maklum balas kita terhadap karakter tersebut. Okey. Alright. Pertama, itu the first prinsip lah. Macam tadi, macam mana kita nak ubah pasangan kita. Kita takkan boleh ubah pasangan kita. Memang takkan boleh ubah pasangan kita, melainkan kita ubah respon kita kepada pasangan kita. So, poin kedua adalah, kadang-kadang boleh beri kesan kurang baik kepada masalah yang dihadapi. Kalau antara kita dengan pasangan kita, okay, dia ada poin next sebenarnya, tapi tak apa, saya respon dulu. Kalau kita berhadapan dengan pasangan kita, kan, pasangan kita ubah respon kita pada pasangan kita. Bila pasangan kita ada benda yang dia pegang, prinsip tu yang berlainan pandangan dengan kita. Okey, berlainan pandangan dengan kita. Maknanya tidak bersefahaman. Itu dipanggil mismatch. Dia tak match dengan kita. Ini secara fitrahnya memang biasa berlaku dalam rumah tangga, okey. Tetapi kalau ianya besar, kan, asyik dia je betul, okey. Kalau kita nak berlawan cakap bagi poin kita for sure akan drag. Okay? The first thing yang kita boleh buat adalah kita cari persamaan, kita cari matchingnya. Sekarang tengah mismatch, now kita match dulu. Macam mana nak match? We change our response dulu. Okay? Change our response dulu. Bila we change our response, kalau sebelum ini kita argue dengan dia, so kali ini kita agree first. Kita agree dahulu. Okey, kita agree dahulu. Saya ada satu teknik tau. Dia tak ada dalam ni, tapi since Puan Rafidah dah tanya, kan, saya share lah. Teknik ini dia panggil ARSA. A-R-S-A. A-R-S-A. A tu agree. R tu repeat. S tu suggest. A tu ARSA. A tu adalah approval. Okey. Contoh, pasangan kita tak setuju kita terhadap satu perkara. A ni dia tak setuju. So kita pula tak setuju dengan dia, kita ada benda yang kita point kita yang kita rasa betul. Okey? Termasuk juga dengan majikan kita. Majikan kita mungkin dia cakap begini, tapi kita rasa benda tu salah. So macam mana kita nak bercakap dengan dia supaya emosi kita pun baik, dia pun tak ada egonya. Ego dia pun tak meletus sangat. Teknik ARSA antara solusinya. Contohnya, si A kata, pasangan kita ataupun bos kita kata, saya tak setuju macam ni, kita kena macam ni. Contoh So, first respon kita A, agree. We need to agree first. Sebab golongan-golongan ini, dia tak suka di argue, dia tak suka dibangkang, dia tak suka disagree, dia tak suka. Okay? So, kita kena first agree first. Agree bukan bermakna kita setuju keseluruhan yang dikata. It's just a matter of element untuk mewujudkan matching. Match. Okay? Mismatch menimbulkan konflik. Match menimbulkan keharmonian. Okay? Match itu persamaan, mismatch perbezaan. Okay? Bila kita agree first, match sudah berlangsung. Okay? Contoh, I nak you buat macam ni. Kita tak setuju dalam hati ni. Tapi kita agree first. Okey, sama ada kita okey atau kita angguk je. Kedua, kita pergi pada R, repeat. Okey, untuk pengetahuan semua, orang yang dalam kategori mempertahankan fakta, mempertahankan poin dia, deria dia adalah deria, dia panggil deria auditory. Bermaksud, dia suka kalau orang yang dengar apa dia cakap, ulang kata-kata dia. So, ini sesuai kalau kita guna R, ARSA, AR, repeat. Maknanya, agree, kita kena buat macam ni. Ulang kata-kata dia. kita kena buat macam ni. R. Dua ini adalah faktor ataupun elemen penguat untuk matching. Kemudian barulah kita S, suggest. Tapi itu konflik sebab dia mismatch. Okay?
Tapi kalau kita buat macam ni pula, dia dah mula tak senang. Orang yang dengar tu mula tak senang sebab dia mismatch. Tapi dia punya tak senang tu kurang sikit sebab kita dah match dia dulu. Kemudian baru suggest. Tapi kalau kita buat macam ni, sebelum orang tu nak betah kita, nak lawan kita, kita pergi kepada A, approval. Tapi kalau kita buat macam ni, apa pandangan abang? Apa pandangan sayang? Apa pandangan bos? Gitu. Kita tutup dengan dia, berbalik, kita tanya balik pandangan dia. Okey. Ikut kajian saya, ramai peserta saya dah gunakan ARSA ini. Dari konteks kerjaya, dia dengan bos tu memang banyak, alhamdulillah dengan izin Allah, banyak menyelesaikan masalah komunikasi tersebut. Alright? Sebab bosnya akan kurang ego, pasangannya akan kurang ego, sebab dia akan rasa, oh, walaupun dia berlainan pandangan aku, sekurang-kurangnya akhirnya dia tanya pandangan aku juga. Kan? Nampak tak? So, ini possibility tinggi untuk membuatkan orang yang ketegak ni kurang sikit ketegak dia. Dan meningkatkan kesabaran kita. Sekurang-kurangnya kita puas hati dapat beritahu. ARSA is very very powerful approach. Saya banyak juga kementerian-kementerian, ada kementerian kesihatan dan lain-lain juga, dia datang balik jumpa saya, "Oi Cik Arul, terbaiklah ARSA ni, saya sekarang pegang bos saya." Sampai macam tu sekali testimoni dia, kan? Tapi tuan-tuan dan puan, jangan guna sebarangan ARSA ni. Terutama apabila berbicara dengan topik-topik tertentu dengan isteri. Contoh, isteri tu kata, "Bang, ayang tak sukalah dan tak setuju dengan poligami." Contoh, kan? Kita pun, "Hei, ARSA ni." Kan? First kita agree. Ya. Kan? Padahal kita repeat. Kita repeat poligami ni bla bla, kita repeat cakap dia, kan? Kemudian kita suggest. Tapi yang jiran sebelah tu baru menjanda. Apa kata kalau kita membantu dia? Duduk satu rumah. Lepas tu kita tanya, approval. Apa pandangan sayang? InsyaAllah isteri kita tak bagi pandangan, tapi dia bagi tendangan, gitu tuan-tuan. So hati-hati dalam menggunakan ARSA ni. Okay? Alright. So saya harap menjawab soalan Puan Hafidah.